memanfaatkan perbincangan yang berkembang mengenai dengan transformasi pendidikan, menghuraikan kandungan awal dan mewujudkan visi bersama merupakan objektif segmen peringkat tinggi Prasidang Kemuncak Transforming Education yang diadakan dalam format hybrid di Ibu Pejabat Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO di Paris, Perancis dari 29 hingga 30 Jun 2022. Menyertai Prasidang Kemuncak Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Prasidang Kemuncak disertai oleh lebih 154 menteri dan timbalan menteri daripada ahli anggota UNESCO dan wakil dari Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, organisasi pelbagai hala serta pihak pendidikan yang berkepentingan. Pembukaan Prasidang Kemuncak dirasmikan dengan video message daripada Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung PBB. Prasidang Kemuncak antara lain bertujuan mencadangkan tindakan untuk sidang kemuncak transformasi pendidikan yang akan diadakan semasa Perhimpunan Agung PBB sesi ke-77 pada September 2022. Sebagai sebahagian daripada agenda, Prasidang Kemuncak itu menyaksikan mesyuarat meja bulan yang mana menteri-menteri dari ahli anggota UNESCO menyatakan komitmen dalam transformasi pendidikan. Beberapa inisiatif mempelbagaikan ekonomi dilaksanakan dalam sektor seperti hiliran, makanan, pelancongan dan perkhidmatan yang dijangka dapat terus menyumbang kepada pertumbuhan sektor bukan minyak dan gas. Bagaimanapun, jelas timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi lebih banyak usaha diperlukan melalui pendekatan whole of nation, sama ada sektor awam dan swasta, serta sokongan seluruh lapisan rakyat di negara ini. Berucap pada Majlis Penutupan Minggu Ekonomi sempena persidangan dan pameran Brunei MYCE 2022, Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid berkata, sebagai ekonomi yang kecil yang menjadi kebimbangan ialah ancaman deglobalisation, manakala perpecahan ekonomi dunia akan menyebabkan peningkatan ketidakcukupan dan kos bagi negara Brunei Darussalam. We need to work closely with our partners both in the region and beyond to ensure that we are able to continue leveraging on our bilateral agreements, memorandums of understanding as well as our free trade agreements. At the same time, our global and regional connectivity has yet to be improved to allow our businesses and people to expand the overseas market. Majlis diselacurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para moderator dan ahli panel sepanjang Minggu Ekonomi diadakan. Beberapa bengkel juga diadakan dengan beberapa topik yang dapat memberikan peluang para usahawan berinteraksi dengan agensi-agensi dan orang awam mengenai penubuhan perniagaan dan cara memajukan perniagaan. Bersempena dengan Brunei MYCE 2022, Universiti Sultan Syarif Ali UNISA akan mengadakan Forum Ekonomi Islam pada Sabtu ini. Forum antaranya akan menyoroti semula zaman kegemilangan pemerintahan Kerajaan Islam Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan kejayaan memerangi isu kemiskinan serta mengenal pasti kaedah terbaik menguruskan dan mentadbir harta kekayaan negara Islam dari sudut pengurusan Islam. Diadakan pada hari Sabtu ini bertajuk Pengupayaan Ekonomi Negara Islam, Sorotan Pengurusan Perbendaharaan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan isu-isu yang akan diketengahkan iaitu menyoroti kembali sejarah kegemilangan zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga mengenal pasti jenis sumber pendapatan ekonomi Islam yang diadaptasi pada zaman pemerintahan Islam yang moden pada masa kini. Borneo International Conference on Agrotechnology BICAT 2022 julang kali diadakan bersempena Brunei MYCE 2022 dalam Minggu Ekonomi yang dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei. Persidangan sehari bertemakan Technology for Agriculture 4.0 bertujuan menjadikan sebagai satu platform untuk berkongsi informasi mengenai kaji selidik dan teknologi terkini yang digunakan dalam bidang agroteknologi.
Persidangan akan berlangsung hari Sabtu 2 Julai di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Juga akan memberi peluang untuk para penyelidik yang hadir nantilah, para penyelidik akademik, para pelajar, para peladang dan pengusaha untuk mengikutilah inovasi terkini dan cabaran-cabaran yang ada dan sama-sama ketani menolong untuk mencari jalan bagaimana mengatasilah cabaran-cabaran yang ada dalam bidang agroteknologi.